mula-mula kan macam alah biasalah buku kan, dia nak hias ikut dia nak hias macam mana, tapi rupanya ada simbolik di sebalik benda ni. Sebagai contoh, apa yang nak sampaikan macam ni. Contoh dalam bilik kita ni kan, sekarang ni kita duduk dalam satu bilik. Kita duduk dalam satu bilik kita ni, kita cuba untuk cari semut tu. Cuba kita cari semut ni. Mungkin jumpa dan mungkin tak jumpa. Tapi apa yang kita tahu, memang susah lah nak cari semut tu kan. Kalau kita pergi cari, tengok bawah katil, kita tengok dekat bawah meja kita tengok dekat dalam almari kita, mungkin nak jumpa tu susah. Okay? Berbanding dengan kita jemput semut tu. Macam itulah saya nak sampai apa yang cuba penulis nak sampaikan. Dengan mana kita letak benda manis. So contoh kita letakkan gula dekat atas meja kita. InsyaAllah dengan izin Allah, yang semut-semut tu akan datang dengan mudah je semut tu datang. Kita letak madu, semut tu pun akan datang. Kita letak apa lagi, benda-benda yang manis lah, makanan, roti, nasi dan sebagainya, insya-Allah semut tu akan datang. Okay, so banyak tau, ada banyak benda manis ni. Begitu juga dengan konsep rezeki. Cari rezeki tu mungkin susah. Yes, kita akan dapat, tapi kita tahu yang mungkin susah, okay. Berbanding yang kita jemput rezeki. So macam mana kita nak jemput rezeki? Jemput rezeki ni ada banyak cara tau. Kalau gula ataupun bahan, ada madu, ada gula, ada tebu dan sebagainya, cara nak jemput rezeki pun ada banyak. Ada macam-macam cara, okay. Tapi saya nak cuba sampaikan apa yang penulis nak sampaikan. Ada dua benda yang kita cuba renung-renungkan, okay. Macam mana nak jemput rezeki tu. Okay, kita pergi yang pertama, menjemput rezeki dengan amal soleh. Baik, dekat sini saya nak cerita tentang kisah yang ada juga dalam hadis, diriwayatkan dalam hadis. Okey, yang mana kisah ini berkaitan dengan 3 orang yang bertawasul dengan amal soleh mereka tak kala mana mereka ni dalam keadaan yang ditimpa musibah. Okey. So hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Okey, dia diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Saya tak hafal dia punya matan dan juga sanad tu, tapi saya akan ceritalah supaya dapat apa yang cuba ada dalam isi kandungan tersebut. Bismillah. Okey, dia macam ni, kisah 3 orang ni yang selamatkan diri mereka dengan amal soleh dia. Macam ni. Masa tu mereka ni kan pergi bermusafir. Ada 3 orang dia pergi musafir. Lalu bila tiba je waktu malam, okey, bila sampai dekat waktu malam tu, tiba-tiba ada batu yang menutupi pintu gua mereka. Masya Allah. Cuba kalau kita bayangkan, kita ada kat tempat tu dalam keadaan gelap gelita. Lepas tu contohlah dalam keadaan gelap kan, kita perangkap kan, batu tutup kita punya pintu tu, memang berdebar cuak babe kalau saya lah kan. Okay, mereka ni terkurung dekat dalam tu. Lalu mereka pun tak tahu apa nak buat kan. And then mereka pun percaya yang mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh selamatkan mereka dengan mana mereka amal-amal soleh mereka. Lalu saya pergi kepada pemuda yang pertama dulu. Pemuda yang pertama ni pun mengadu dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, ya Allah, aku ada 2 orang ibu bapa yang mana setiap hari aku akan bagi susu kepada mereka dahulu berbanding dengan ahli keluarga yang lain dan juga berbanding dengan hamba-hambanya. Hamba-hamba ni lah, zaman dulu kan ada hamba kan. So macam mana pun memang lelaki ni akan utamakan kedua ibu bapa mereka dulu bagi susu. Dia bagi susu tu kan, bukan dia letak atas meja ke apa, tapi susu tu dia bagi dekat mak ayah dia, lepas tu baru dia pergi. Tapi ada satu masa tu, ada sehari tu yang mana dia dah ada susu tu, kemudian dia nak bagi-bagi dekat mak ayah dia dan mak ayah dia terlelap masa tu, tertidur. Lalu apa yang pemuda tu buat? Pemuda tu pun dalam keadaan tak fikir apa dah, dia tunggu sampai mak ayah tu bangun barulah dia bagi susu tu. Kemudian pemuda cakap apa? Pemuda cakap, ya Allah, sekiranya amalan aku ini boleh mendapatkan keredaanmu, maka engkau bukalah pintu ini. Dengan secara Masya Allah, pintu tu terbuka. Okay? Pintu tu terbuka sedikit, bergerak. And then bangun pula pemuda yang kedua. Pemuda yang kedua ni kisah dia macam ni. Dalam keadaan satu hari tu, dia ni bukan satu hari, dalam keadaan kisah hidup dia ni ada berkenan dengan seorang wanita. Lalu dia pun nak berkenaan dan sukalah dekat wanita tu. Dan bila tiba waktu musim panas, musim kemarau, wanita ni terpaksa membuatkan wanita tu terpaksa berjumpa dengan dia, wanita tu sepupu dia. Terpaksa berjumpa dengan lelaki tu. Lalu bila wanita tu berjumpa dengan lelaki itu nak nak melepaskan dia punya hajat. Okey?
Tapi lelaki tu kata, tapi perempuan tu tak bersedia lagi. Lalu lelaki tu pun bagi dekat perempuan tu 120 dinar dan juga dia kata kalau dia bersedia engkau datang semula. Kemudian bila dah keadaan perempuan tu dah sedia, perempuan tu datang balik dan dalam keadaan dia nak tunaikan hajat tu, perempuan tu pun cakap dekat lelaki tu. Dia cakap macam ni, tidak halal bagi kamu untuk memecahkan mohon tanpa haknya. Lalu lelaki tu apa lagi, tiba-tiba dalam keadaan hati tu tersentak, lelaki tu rasa takut, lalu lelaki tu batalkan dia punya niat dan juga dia tinggal duit 120 dinar tu dekat perempuan tu dan lelaki tu pun terus pergi. Okey, jadi lelaki tu kata apa, ya Allah, jika amalan ikut ini boleh mendapat keredaanmu, maka engkau bukalah pintu ini. Lepas tu pintu tu pun terbuka lagi. Okey, pintu tu pun terus terbuka. Tapi mereka tak boleh keluar lagi. Kemudian bangunlah bangunlah pemuda yang ketiga. Yang ni menarik juga, yang mana pemuda ni, okey, dia bekerja, pemuda ni dia ada mengupah kuli ataupun pekerja lah. Beberapa orang pekerja, kemudian pemuda ni tak bayar gaji dekat pekerja dia. Tetapi pemuda ni lupa nak bayar gaji dekat seorang pekerja ni. Lepas tu pekerja tu pun pergilah tanpa mengambil upahnya itu. Okey. Kemudian bila pemuda tu pergi, bila pekerja tu pergi, apa yang pemuda tu buat, hasil daripada upah tu yang sepatutnya dia bagi dekat pemuda tu, dia bagi dekat pemuda tu, dia bagi dekat pekerja tu, kemudian dia pergi laburkan duit tu. Dia beli binatang dan sebagainya. Lepas tu bila dah berkembang dia punya harta tu, tiba-tiba hamba tu datang balik. Okey, minta dia punya upah yang dia pernah bekerja dulu. Kemudian pemuda tu tadi, dia kata binatang ni semua, harta ni semua adalah upah kamu yang kamu bekerja dulu. Kemudian hamba ni tadi, dia macam pelik lah. Betul ke semua ni aku punya? Lepas tu dia kata, pemuda tu kata betul. Lepas tu hamba tu pun pergi bawa binatang-binatang tu semua. Dia bawa pergilah. Dan tak tinggal satu pun binatang ke apa kan. Harta tu lah kan. Tak tinggal pun dekat pemuda tu. Dekat pemuda tu. Dia bawa semua tu kan. Cuba anda bayangkan kalau anda seorang hamba kan. Bekerja lepas tu tak dapat duit. Lepas tu dapat pula sedebuk gitu kan. Tak tinggal dah. Kan? Lepas tu apa yang pemuda tu kata, ya Allah, jika amalanku ini mendapat keredaanmu, maka kau bukalah pintu itu. Lalu terbuka pintu tu dan mereka semua boleh keluar. Nampak tak dekat hadis ni ataupun kisah yang disampaikan ni adalah kisah yang ada dalam hadis. Dan juga banyak pengajaran yang kita boleh ambil, okay? So saya pergi satu persatu apa yang boleh saya huraikan tentang apa yang ada dalam kisah ni. So antara pengajarannya yang pertama adalah kita kalau boleh, kita cuba cari satu amalan yang mana amalan tu boleh kita bertawasul di kala mana kita susah nanti, okay? So amalan tu mestilah satu masa ni yang saya dengar daripada guru saya lah masa di sekolah. Amalan tu mestilah amalan yang macam sesuatu yang orang tak biasa buat ataupun amalan tu sesuatu yang bukan perkara biasa lah. Jangan kita tawasul dengan solat. Bukan maknanya kita bertawasul dengan solat 5 waktu kita. Solat 5 waktu tu semua orang buat dan jadi kewajipan. Dia satu amalan ni yang mana amalan tu jarang orang buat dan juga susah nak buat. Dia macam tu. Okay? Susah nak buat. So saya kongsikan lah pengalaman saya tengok, saya perhatikan lah apa yang saya tahu kan macam mana antara amalan-amalan yang buat. Ada orang dia beli makanan kucing kan, dia duduk hostel, cuba bayangkan kan, dia duduk hostel kan tapi dia ada simpan duit untuk memang dia nak beli makanan kucing semata-mata dia nak bagi kucing makan kan. Tengok berapa prihatinnya dia, bukan semua orang buat benda tu. Sebab apa? Sebab saya pun duduk hostel dulu. Okay, saya tak buat lah. Saya duduk hostel dulu kan, saya tengok kan, bukannya semua orang ada makanan kucing dekat dalam dia punya bilik kan. Tapi ada orang bagi makan dengan makanan, bagi ikan dekat dia orang makan dan sebagainya kan. So satu amalan tu dia buat dengan konsisten kan, mungkin dia boleh bertawasul dengan amalan yang macam tu. Ada orang juga saya jumpa dekat masjid, okay. Dulu saya masa sekolah dulu, saya biasa orang kata kutip-kutip tabung masjid tu kan, collect duit kan. So saya pernah jumpa kan, satu duit tu
duit RM1, dalam duit RM1 tu ada duit RM10, ada duit RM50 kan. Saya gambar dia macam ni lah, macam ni tabung kan. Lepas tu dimasukkan duit tu kan, orang lain nampak duit RM1 tau. Tapi dalam tu ada duit RM50, ada duit RM100 kan. Orang tak tahu. So dia bersedekah dalam diam. Maka amalan macam tu pun boleh dibuat tawasul tak kala mana kita dalam keadaan ditimpa musibah kan. So apa yang saya nak cuba sampaikan lah, apa yang kita boleh ambil daripada pengajaran hadis ni. Kemudian yang seterusnya pengajaran yang kita boleh ambil adalah kita tengok kisah yang pertama. Yang mana kisah apa ni, dia sangat berbakti kepada kedua ibu bapanya. Kemudian Allah tolong dia, right? So saya nak simpulkan kan dengan satu pepatah, memang link dengan benda tu adalah kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka. Cuba bayangkan Allah SWT suka kan kalau kita menghormati, membesarkan ibu bapa kita, betul? So Allah bagi apa yang dia suka, Allah tolong kita, ya Allah tolong dia kan. Mungkin dekat kalangan kita ni ada kisah-kisah sendiri yang mana benda tu berlaku tapi kita tak perasan kan. Macam kita tak perasan lah benda tu berlaku, kita macam anggap kebetulan dan sebagainya. Cuba kita tengok balik, betul tak kalau kita buat apa yang Allah suka, Allah bagi apa yang kita suka. Banyak janji Allah yang kalau kita, antaranya kita tolong mudahkan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita, right? So banyak lagi kan kita boleh tengok lagi kan. Lepas tu yang kedua tu, kisah yang kedua tu yang mana dia hindarkan diri dia daripada maksiat dalam keadaan yang Masya Allah mungkin susah dan sebagainya. Saya tak tahulah, saya tak pernah ada dalam situasi macam tu. Tapi yang saya faham, memang benda tu suatu yang berat lah dan sebagainya. Tapi dia berjaya buat, lalu Allah tolong dia. Saya dapat simpulkan macam ni. Kalau kita tinggal apa yang Allah benci, mudah-mudah saja Allah kabulkan hajat di hati. Tengoklah macam mana pemuda tu dia tinggalkan nafsu dia, kemudian Allah makbulkan dia punya doa supaya pintu tu terbuka, okey. So benda tu memang sangat-sangat Masya Allah, saya kata wow. Dan seterusnya pemuda yang ketiga, kita tengok daripada sudut hamba tu pula. Cuba bayangkan yang hamba tu kan, pemuda tu dia ada wang kan, sebab tu hamba ni seorang yang dia nak tuntut baik duit dia kan. Bayangkan hamba tu bekerja dan sebagainya, tapi tak dapat duit. Okey, bayangkanlah kita ni buat bisnes, kita cuba macam-macam tapi kita tak dapat apa yang kita nak. Kita study, kita tak dapat apa yang kita nak. Kita minta itu tapi kita tak dapat apa yang kita nak tu. Kita kena faham ada benda yang baik Allah nak simpan ni. Ada benda yang terbaik Allah nak simpan. Rezeki tu tak lambat dan tak cepat. Rezeki tu tak lambat tak cepat. Rezeki tu pasti akan datang bila rezeki tu tak lambat tak cepat. Rezeki tu pasti akan datang bila tiba masanya nanti, okey? So bayangkan dia sabar, pergi tak bawa duit kan, dah kerja. Lepas tu tiba-tiba dia datang balik, dia dapat duit, harta sedebuk macam tu kan. So ada lagi kisah-kisah yang berikan serupa macam tu, tapi saya hold dulu, saya nak pergi banyak lagi lepas ni. Itu antara pengejaran-pengejaran yang boleh kita ambil tentang macam mana kita nak berjemput rezeki dan sebagainya, okey? So saya harap sampailah konten yang saya nak cuba sampaikan dan juga anda dapat sesuatu manfaat daripada perkongsian itu. Kita pergi seterusnya adalah tentang hati-hati dengan dosa. Dia benda ni kisah iktikaf di bulan Ramadan. Kisah ni berkaitan dengan Ustaz Faturi ni dan dia masukkan dalam penulisan dia ni. Macam ni kisah dia. Satu hari tu kan, pada bulan Ramadan, malam ke-18 ke ke-19 saya tak ingat, dia iktikaf dekat masjid. Kemudian bila sampai waktu malam tu kan, tengah-tengah tidur tu dia sakit perut. Lepas tu dia pun pergi ke tandas. Bila dia pergi dekat tandas, dia tengok ada orang guna tandas tu kan. Dia macam, aduh aku nak lepaskan hajat aku ni, macam mana kan. Lepas tu dia pun, okay relax. Dia ambil handset dia ambil wallet dia pergi simpan dalam kereta dulu. Dia pergi simpan dalam kereta, kemudian dia pegang kunci kereta lah kan. Lepas tu dia balik kat tandas tu. Dalam keadaan tu pun tak ada orang. Apa ni kata, ada orang tengah guna tandas tu. Lepas tu apa lagi? Ustaz Faturi ni tengok dekat tandas perempuan tak ada orang. Dia pun pergilah dekat tandas perempuan, okay. So dia masuk dah tanda perempuan, dia tengok penuh. Lepas tu tiba-tiba dah siap dia lepaskan hajat dia, bunyi pluk, bunyi kunci jatuh dekat dalam langkuk tandas kan. So cuba bayangkan dalam keadaan wallet dalam kereta, phone pun dalam kereta. Lepas tu kunci tu jatuh dalam tandas kan. Dia pun ambil, saya tak ingat dia ambil apa, cuba kaya-kaya kan, tak dapat kan. So macam, wish macam mana ni kan. Lepas tu dia pun keluarlah daripada tandas tu, dah tak dapat kunci tu, nak buat macam mana. Kunci tu kecil kan, kalau phone jatuh boleh tarik tapi kunci nak cari-cari, tak tahu lah. Lepas tu Ustaz Faturi ni pun pergi dalam masjid, dia pun minta dekat Allah, ya Allah macam mana ni, bantulah dia apa semua kan. Lepas tu dia buat solat hajat, dia buat solat taubat kan, supaya Allah tolong dia mudahkan urusan dia. And then dia pun tidur ayam yang sampai sahur. Bila dah sampai sahur,
apa ni, dia dah sampai dekat sahur tu, dia pun balik rumah dia nak ambil makanan. So dia naik kereta kan, dia tak dapat dah nak balik naik kereta sebab kunci tak ada. So dia baliklah jalan kaki kan, dia berjalan kaki membetis kan dekat 1 kilometer kan, dia balik kan, bayangkanlah jalan 1 kilometer kan pagi-pagi buta tu. Lepas tu dalam keadaan perjalanan tu dia terjumpa dengan satu kereta. Satu kereta tu ada family dan family tu dia terkandas dekat situ kan, dia tiba musibah, dia terkandas dekat situ, kereta dia tak hidup. So dalam keadaan susah pun Allah SWT hantar pemuda apa ni, family tu supaya dia tolong kan. So Ustaz Faturi ni pun tolonglah. Ustaz Faturi ni pun balik rumah ambil makanan dan dia ajak family tu tadi pergi makan dekat masjid sama-sama dengan dia. Kan, dalam keadaan dia susah stres pun dia tolong orang juga. Kemudian bila dah makan dan sebagainya, dah siang tu adalah kawan dia dapat detect masalah dia ni kan. Lepas tu Ustaz Faturi pun ceritalah masalah yang dekat kawan-kawan dia kan. Lepas tu masalah dia tu selesai dengan mudahnya. Dengan mana? Dengan keadaan petang tu pintu dia dah, kereta dia dah boleh buka walaupun dengan cara paksa. Dan petang tu dia dapat balik kunci dia tanpa dia keluar mana-mana pun. Ada orang yang tolong dia kan daripada masalah-masalah tu. And then dia dapat kunci tu petang kan. Allah mudahkan urusan dia. Cuba you guys bayangkan. Cuba anda semua bayangkan dekat situ ada banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil, okay? So yang pertama adalah jangan sengaja kita buat dosa walaupun kecil ataupun besar. Sebab dosa tu boleh jadi punca kepada rezeki kita ni terhalang. Okay, minta maaf dekat slide tu kalau ada kesalahan bahasa ke apa. Tapi dosa tu boleh menyebabkan rezeki tu tak sampai dekat kita, okay. So mungkin kalau kita fikirkan balik, saya tak tahulah kalau kita guna tanah perempuan tu kan, berdosa ke tak kan. Lepas tu tapi kita cuba bayangkan daripada segi sudut dosa, kalau kita lakukan dosa kan. So kalau kita lakukan dosa tu dengan secara berterusan dan sebagainya, dia boleh menyebabkan jadi penghalang kepada rezeki Allah tu sampai, okay. Contohlah cuba anda semua bayangkan dengan mana Allah SWT punya rezeki ni sangat luas. Allah SWT kurniakan rezeki kepada hamba ni sangat luas kan. Bagaikan hujan jatuh, rezeki tu turun-turun tapi rezeki tu tak kena pun dekat kita. Sebab apa? Sebab ada satu halang kan daripada atas badan kita ni yang menghalang daripada rezeki tu sampai dekat kita. Kita kalau kena rezeki tu pun tempias-tempias je. Sebab apa? Sebab ada dosa yang halang tadi kan. So kalau kita buang dosa tu kan, kita tinggalkan, kita bertaubat kan, insya-Allah dengan insya-Allah rezeki tu pun mula sampai dekat kita. Kalau rasa macam kita ada dosa, kita cuba, saya pesan untuk diri saya dan juga anda semua. Kalau kita rasa macam ada dosa, kita cuba reflect balik diri kita tengok balik dan kita cuba perbaiki diri kita, okay? So yang kedua adalah kita cerita pada Allah dahulu kan. Sebab apa? Sebab kita kena train dalam kisah tu kan, tengok Ustaz Faturi ni, dia tidak pergi terus dekat gelabah yang pergi cerita dekat kawan dia terus kan. Tapi dia sebaliknya dia lepak dulu, tahajud dulu, dia solat dulu, dia solat taubat dulu dan sebagainya supaya Allah tolong dia, okay. And then bila dalam keadaan Allah SWT tolong dia tu, dalam keadaan dia minta dekat Allah dulu tu kan, tengoklah Allah SWT tolong dia kan. So macam tu juga apa yang kita boleh ambil pengajaran, kita boleh ambil pengajaran yang mana kalau kita dalam keadaan yang ditimpa musibah dan sebagainya, first kita cuba cerita dekat Allah dulu kan. Kita kena train diri kita supaya kita cerita dekat Allah dulu. Apa-apa yang kita nak pun kita try cerita dekat Allah dulu kan. Sebab apa? Sebab barangkali kalau kita terus cerita kat manusia ni ada kebarangkalian yang boleh menyebabkan membawa kepada perkara-perkara yang tak elok lah kan. So kalau kita cerita kat Allah kan, contoh kita nak dalam keadaan kita tengah duduk-duduk kan, kita train diri kita tengah masak kan, tengah masak tiba-tiba tengok gula habis kan. Lepas tu kita kata, ya Allah gula aku habis, aku nak gula. Kita train cakap macam tu dulu baru kita pergi beli gula. Berbeza tau kalau kita pergi tengok gula habis, kita terus pergi kan. Secara tidak langsungnya kita ungkapkan tu pun kita ingat Allah dalam keadaan macam tu. Okay. Nanti cuba anda semua praktiskan, kita tengoklah ada perubahan ke tak ada dalam diri anda semua, okay. Kita pergi kat tiga pula, bantu orang lain, Allah akan bantu kita. Bila kita bantu memudahkan urusan orang lain, Allah akan bantu kita. Saya pasti dan saya pasti dekat dalam ni mesti ada di antara kita yang mana dia ada pengalaman, dia tolong orang dan Allah mudahkan urusan dia. Contoh dalam keadaan dari sudut study lah, saya bagi contoh dalam keadaan sudut study kan. Contoh keadaan esok nak exam kan. Lepas tu banyak lagi topik tak cover ni, tapi kawan-kawan ni contoh lah, jangan ada yang terasa kapan. Contoh kan, kita nak study ni, lepas tu esok ada banyak topik tak cover lagi dan sebagainya. Tapi kita pun ada kawan minta tolong ajar kita kan. Ada kawan minta tolong kita ajar dia. Kita pun tolong dia kan dalam
kita tolong dia walaupun tak apa yang penting aku dengan kawan aku ni at least dapat makan daripada kawan aku tak dapat langsung. Kita tolong orang lain kan. Lepas tu kita masuk exam, mungkin Allah tolong pemudahkan urusan kita kan. Allah SWT bagi kita ilham untuk kita jawab exam dan sebagainya kan. So saya pastilah di kalangan anda semua ni mesti ada pengalaman-pengalaman yang sedemikian. Okay. Walaupun dari sudut lain kita sedekah dekat orang lain, Allah tolong daripada sudut lain dan sebagainya tanpa disangka-sangka. Okay. So itulah pengajaran yang saya boleh bawa daripada tajuk hati-hati dengan dosa ni. Ada 3 pengajaran ni. Okay, lepas tu kita pergi pula dekat seterusnya. Kita pergi secara laju ni sebab masa kan. Tak lama, 4 refleksi. Okay, dalam refleksi ni saya kata 2 kisah kan. So saya akan cerita 1 kisah je. So dalam pembacaan buku ni, dalam bab hujung tu kan, Ustaz Faturi ni nak siapkan penulisan dia tapi dia tak tahu nak tulis apa. And then berlaku dalam satu peristiwa tu dekat masjid Allahumma salli Muhammad, dekat masjid dekat Kelantan ni kan, dia jumpa dengan satu prof ni, satu doktor atau pensyarah. Lepas tu dia kata dekat prof tu, doktor saya nak siapkan buku saya tapi saya tak tahu nak tulis apa. Ada tak sebagai seorang doktor yang ada pengalaman dan sebagainya, ada tak kisah hidup doktor yang boleh sharekan sebagai saya punya penulisan. Lepas tu doktor tu pun share lah dia punya penulisan ni. So apa cerita yang doktor tu cerita macam ni. Doktor ni seorang doktor pensyarah dekat IPTA dekat Johor. Kemudian dia seorang pensyarah kan. Jadi ada banyak komitmen lah. Kita tahu pensyarah ni ada komitmennya sebagai seorang pembelajaran, penyelidikan, pembangunan, lepas tu pemasyarakatan, satu lagi tak ingat apa kalau kita penulisan apa semua tu. Okay, so kerja skop pensyarah ni membanyak dan sebagainya. And then pensyarah tu pun ada komitmen sebagai seorang keluarga kan, ada anak-anak dan sebagainya. Lepas tu masa dia jadi seorang pensyarah tu, dia ada satu niat nak dapatkan PhD sebab dia sentiasa dimotivasikan masa dia jadi pensyarah tu kepentingan ada PhD kan ketika menjadi seorang pensyarah kan. So dia decide untuk sambung pelajaran lah dekat UTHM Johor kalau tak silap saya. Siang dia mengajar orang, lepas tu malam dia pergi buat PhD. Cuba bayangkan komitmen yang dia ada tu dalam keadaan dia ada anak-anak yang nak ambil exam. Ada yang dekat U, ada yang tengah SPM, ada yang tengah sekolah lagi kan. So dalam keadaan yang sangat-sangat banyak komitmen tu kan. Dalam masa yang sama juga selain daripada tugas dia sebagai seorang lecturer, dia pun buka kelas MUIT free of charge kepada student-student fakulti dia. Lepas tu dia bagi tolong pelajar-pelajar asing untuk gunakan Excel macam mana, gunakan Word macam mana kan. So dia tolong orang lain. Komitmen banyak, lepas tu dia tolong orang lain, family dia pun, anak-anak dia tengah usaha kan, ada dalam exam dan sebagainya. Kemudian masa tu dia tengah buat lah, dia buat kerja dia kan, buat. Lepas tu apa yang dia perasan, Allah SWT tolong dia daripada sudut keuangan yang mana anak-anak dia ni semua dapat tajaan beasiswa, Allah tolong kan. Kalau kira-kira dia kata semua sekali total beasiswa yang dia terima tu dekat hampir Allahumma salli Muhammad, hampir 1 juta duit beasiswa yang dia dapat tu kan. So dia kata apa? Dia kata setiap amalan baik yang kita lakukan ni pasti Allah akan tolong. Ke mana pun Allah akan bantu kita, okay? So itu adalah satu kisah yang macam mana doktor tu mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka, okay? So saya bercadang kisah seterusnya, kisah Abedi, tapi saya tak sempat, okay? Tak apalah, itu kita lupakan saja untuk serta kedatangan dan sebagainya. Tapi pengajaran akhir sekali apa yang saya dapat simpulkan daripada cerita ni, first kita kena banyakkan baca kisah-kisah yang berkaitan dengan keimanan supaya dapat meningkatkan iman kita lagi. And then banyakkanlah membaca, sebab apa? Membaca ni dia boleh mengubah perspektif kita kan. Mungkin hari ni anda dengar apa yang saya cerita ni sedikit sebanyak mengubah perspektif anda tentang menyebut rezeki dan sebagainya. Mungkin anda membaca, anda boleh dapat banyak lagi dan sebagainya. Jadi itulah sekian daripada saya. Saya serahkan kepada pengurusi majlis sekiranya ada soalan dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada saudara Faris Firdaus atas pembentangan yang saya kira komplit cerita berkenaan dengan menjemput rezeki daripada awal sampailah ke akhir dengan cerita yang terlalu banyak berkenaan dengan rezeki. Dan saya yakin 30 orang yang ada dalam meet hari ini masing-masing ada cerita tersendiri berkenaan dengan rezeki. Sebab hari ini kita hidup sebagai manusia tak lari dengan rezeki. Perkataan rezeki itu tak lari, bahkan kita mencari. Itu rezeki. Kan? Tapi sepatutnya selepas daripada pembentangan diskusi kita akan ada 15 minit kan, sesi soal jawab. Tapi disebabkan ada gangguan dan sebagainya, saya rasa boleh kot kalau nak sambung cerita Abedi tu.
Panjang tak? Boleh. Boleh. Tak. Boleh ikut Sila, sikit. sila, sila. Okey, cerita pasal Aku dah Abedi. penat dah buat slide. Tak apa. Nak bagi Okay. pasal ni. Okay, kisah Abedi ni Dah. dia macam ni. Kisah Abedi ni dia tak ada dalam buku ni, tapi kisah Abedi ni memang satu kisah yang saya kata sangat-sangat buka mata saya lah kan. Cerita dia macam ni. Tapi dia berkaitan dengan Ustaz Faturi. Saya follow ni, saya dengar daripada live anak murid dia, Fadi Ghazali ni. Cerita dia macam ni. Fadi Ghazali ni dulu sebelum dia buat bisnes kan, dia ikut Ustaz Faturi ni sebagai seorang driver kepada Ustaz Faturi ni. Ustaz Faturi ni pergi ceramah kan, pergi jumpa orang-orang kenalan-kenalan dia ataupun ada urusan lah dengan orang-orang besar dan sebagainya kan. Sebab dia ada banyak connection kan, saya kata tadi. And then satu hari tu Ustaz Faturi ni kata kat Fadi, hari ni kita pergi ke KL tapi kita tak naik kereta, tapi kita pergi naik bas. Okay, lepas tu dia apa pergilah naik bas kan. Pergi naik bas, bawa beg dan sebagainya kan. Macam feeling bilik asrama ke apa kan. Bawa beg kan. Lepas tu dia pergi dekat KL tu, dalam keadaan tu dia singgah dekat satu surau. Bila dia singgah dekat surau tu, Fadi ni dia letak beg dia dekat depan tau, depan surau tu. Lepas tu ada datang seorang pemuda ni pakai baju kain pagoda, pakai kain berikat, dia kata, "Tuan, jangan letak beg dekat sini, letak beg dekat dalam sebab nanti takut kena curi kan." Lepas tu Fadi ni pun letaklah beg dekat dalam. Lepas tu dah siap solat, Ustaz Faturi dengan Fadi ni dia rasa macam ada something kan. Dia kata, dia tertarik dengan pemuda tadi. Kenapa dia duduk dekat depan tu dan kerja dia pesan dekat setiap orang yang masuk dalam surau tu, beg jangan letak dekat sini, letak dekat dalam sebab takut nanti kena curi kan. Lepas tu dia orang macam pelik dan sebagainya. Tapi kita tahu Fadi kata Ustaz Faturi ni dia pegang satu prinsip dia, iaitu buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang dia suka kan. And then Ustaz Faturi ni pun pergi interview pakcik tadi. Dia pergi interview, tanyalah nama kan. So nama siapa kan? Dia kata nama boleh panggil Abedi kan. Panggil Abedi. Dia ni orang Kelantan, orang tu kan. Lepas tu tanyalah, memang duduk kat sini ke? Lepas tu kerja dekat sini ke? And then dia pun kata, Ambo bukan kerja dekat sini, Ambo orang Kelantan. Tapi macam ni, Ambo memang duduk sini pesan dekat orang supaya orang lain tak letak beg dekat sini kan. Sebab kisah dia ni datang daripada Kelantan pergi ke KL. And then dia datang KL tu dengan harapan nak buat bisnes. Bisnes apa? Dia pergi KL tu, dia beli tiket bola, dia nak jual balik tiket bola tu dekat orang lain. Dengan hasrat dia dapat duit tu, keuntungan tu dia nak pergi bagi dekat family dia lah. And then bila dia dah beli tiket bola tu, pemuda tadi dah beli tiket bola, lepas tu dia pergi kat surau tadi, dia letak beg tu dalam, tiket bola tu ada dalam beg tu letak kat depan. And then masa tengah solat tu kan, dia tengok beg dia kena curi. So duit tak ada, beg tak ada, selai sepinggang duduk dekat KL jauh dengan keluarga. Kan? Lepas tu dia macam ralat kan. Lepas tu dia pun duduk dekat situ dengan harapan orang lain tak terkena macam dia. So Ustaz Faturi ni pun power dia untuk ikut Ustaz Faturi ni bersama dengan Ustaz Faturi dan Fahdi ni pergi buat kerja lah. Dia pun dah ikut kan, pergi ke KL tu, lepas tu balik Kelantan kan. Lepas tu dah balik Kelantan, dia ajak balik pergi KL naik kereta. Pergi naik kereta, lepas tu pergi dekat UIA. Sampai dekat UIA, Ustaz Faturi ni dengan Fahdi nak pergi ke rumah arwah Sharifah Aini. Okay, arwah Sharifah Aini, kita kenalkan arwah Sharifah Aini. Dia nak pergi rumah arwah Sharifah Aini. Ini kisah ni saya dengar daripada Fadi Ghazali, live dia cerita masa ni tahun lepas lah. Kalau tak salah tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Lepas tu dia nak pergi tu, dia ajak Abedi ni sekali. Lepas tu Abedi ni kata apa? Abedi ni kata dia tak boleh pergi. Dia kata dia nak duduk dekat sini, dia nak solat hajat, dia nak minta dekat Allah kan. Lepas tu tanyalah kenapa? Lepas tu Abedi ni kata dia ni ada masalah sikit, anak dia nak sekolah. Jadi anak dia perlukan duit RM300. Bayangkan dalam masa sehari tu macam mana nak cari RM300. Kalau dia pergi kerja pun, masa tu tak ada kerja yang boleh bagi RM300 dalam masa sehari. Okay? So dia decide untuk duduk, minta dekat Allah dan juga mengharapkan dia dapat duit RM300 supaya Allah memudahkan urusan dia, selesaikan masalah dia. Lepas tu Ustaz Faturi kata tak apa, tinggal. Lepas tu Ustaz Faturi dengan Fahdi ni pergi dekat rumah arwah Sharifah Aini. Bila sampai tu, Fahdi ni tak dibenarkan masuk ke dalam rumah arwah Sharifah Aini. So bila Ustaz Faturi ni selesai sahaja dia punya urusan dengan Sharifah Aini ni, arwah Sharifah Aini, dia pun pulang kan, masuk kereta. Lepas tu on the way balik, dia kata, Fahdi, jom kita pergi tengok Abedi pula.
Lepas tu dalam on the way balik ni, mereka kalau naik kereta, apa yang mereka train, mereka akan istighfar dan tak banyak bercakap. Kalau banyak cakap, mereka kena marah. Tu adalah antara apa yang mereka amalkan dalam apa yang mereka naik kereta kan. Lepas tu masa tengah drive tu, Fahdi nampak ada apa ni, sampul surat dekat dalam apa ni, dekat kocek Ustaz Fatur ni lah. Cakap wah ada sampul tapi dia tak tahu pun ada apa dalam tu kan. Lepas tu bila sampai dekat UIA, jumpa dengan Abedi, Fahdi ni pun cakap dekat Abedi kan. Masa nak pergi jumpa tu, Fahdi ni tengoklah Abedi ni dalam keadaan menangis kan, minta ke Allah supaya selesaikan masalah dia kan. Bersungguh-sungguh, minta dengan bersungguh-sungguh ni kan. Sebab nak kerja tak ada kan. Lepas tu dia pun minta, lepas tu dia pergi dekat belakang Abedi tu, dekat tepuk bahu Abedi, jom kita pergi kafe dulu, kita makan kan. Lepas tu pergilah makan. Masa tengah makan tu, kan, masa tengah makan tu, Ustaz Faturi pun kata, Abedi, nah ni ada sampul ni. Ambil lah. Sampul ni arwah Syarifah I ni bagi semasa sebelum urusan tu. Dia bagi, dia kata dekat saya suruh sampaikan kepada orang yang memerlukan. Ustaz Faturi ni tak buka pun dalam sampul tu ada apa. Dia tak buka pun dalam sampul tu ada apa. Okay. Dia tak tahu pun ada apa. Lepas tu Ustaz Faturi ni pun fikir dia nak sampaikan dekat Abedi. Lepas tu dia kata, nah Abedi ni sampul ni saya sampaikan dekat Abedi sebab saya rasa Abedi perlukan sampul ni. And then exactly apabila buka sampul tu ada tepat-tepat RM300. Abedi pun bersyukur sangat kan. Dalam keadaan sangat bersyukur. Kemudian Abedi ni bagi apa ni, lepas tu Abedi ni dapat RM300, dia pun bagi dekat siapa ni, keluarga dia. Macam itulah kisah dia daripada kisah Abedi ni. Okay. So itu antara kisah antara Allah tu boleh tolong dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan kudratullah. Okay. So itulah itulah kisah dia. Sekian, terima kasih daripada pembentangnya saya. Saya mohon maaf kalau ada salah cakap. Okay. Baik, terima kasih sekali lagi kepada saudara Faris Firdaus. Baik, saya buka ruang pada hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Jika ada yang nak bertanyakan soalan, nak mempersoalkan sesuatu dan sebagainya, boleh. Sama ada buka mic dan bercakap ataupun tulis di ruangan chat lah. Dan sekali lagi saya ingatkan, bagi siapa yang belum isi kehadiran yang kita letak di Google Chat Meet, Google chat di Google Meet tu, boleh isi. InsyaAllah. Baik, saya tolong bacakan lah. Assalamualaikum Ustaz Firdaus. Kawan nak tanya macam tu lah bunyi dia. Saya minta maaf kalau salah. Ada rumus menyatakan rezeki mengejar orang bertakwa. Ada rumus menyatakan rezeki mengejar orang bertakwa sebagaimana maut mengejar ihsan. What say you? Masih lagi. Soalan ni lah. Ada rumus mengatakan rezeki pasti akan mengejar orang yang bertakwa. Faham. Sebagaimana maut mengejar ihsan. Silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun tak hebat sangat nak jawab soalan ni, tapi saya cuba sampaikan. Saya tak pastilah dengan ungkapan ni. Saya wallahualam bisawab, saya tak dapat nak menjawab, tapi saya boleh kata macam mana kita nak mohon pertolongan Allah dan juga cari rezeki. Carilah rezeki dengan takwa dan tawakal. Okey. Carilah rezeki dengan takwa dan tawakal. Macam mana kita nak jemput rezeki dengan takwa dan tawakal? Dalam buku ni pun ada juga sebut tentang pasal benda tu. Kita jemput rezeki dengan takwa dan tawakal. Sebab apa? Sebab janji Allah pun kata, kalau kita nak mohon pertolongan Allah, maka mohonlah dengan takwa dan tawakal. Okey. So ada kisah-kisah yang berkaitan dengan seorang yang bertakwa, Allah SWT tolong dia dan sebagainya. Tapi kalau nak kata rezeki tu mengejar orang bertakwa sebagainya maut mengejar insan, wallahualam bisawab, saya tidak ada ilmu untuk menjawab dan juga kupaskan soalan itu. Jadi saya mohon maaf kepada Nurhan Izat. Okey. Baik. Saya buka last soalan lah. Sebab kita pun sekarang dah 10.27. Jika ada soalan.
soalan lah. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, 21 orang yang kekal sehingga habis. Moga-moga apa yang kita diskusikan pada malam ini memberi manfaat kepada semua. Dan saya nak tanyalah sama, jika hadirin dan hadirat dapat sesuatu boleh komen di chat Google Meet, kata saya dapat. Untuk kami sebagai pihak menganjur menganalisa adakah program ini benar-benar memberi manfaat ataupun tidak. Baik, berkenaan dengan orang bertakwa, rezeki mengajar orang bertakwa. Satu pepatah Arab yang saya nak ketik, bukan mengenai rezeki, tapi man kathura ihsanuhu kathura ikhwanuhu. Okay. Barang siapa yang banyak perbuatan baiknya, akan ramailah kawan-kawannya. Satu, bukan dari sudut rezeki lah, tapi bila tengok dari sini, bila kita banyak berbuat baik dan berbuat baik, ramai yang orang akan kawan dengan kita. Betul? Itu juga rezeki. Rezeki apatah lagi, kan? Orang takwa ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Dan penutup untuk malam ini, bila kita bercakap mengenai rezeki, tak lari dengan nikmat. Dua perkara yang agak sama. Dan bila bercakap mengenai rezeki dan nikmat, tak lari juga dengan perkataan syukur. Betul? Hari ini kadang-kadang kita diberi rezeki, tapi kita masih tak bersyukur. Kita tak sedar. Kita masih mengejar rezeki dan sebagainya. Dan kan rezeki dah berada di depan kita. Jadi, apapun hari ini, teruskan mencari rezeki pada bidang yang kita ada sekarang. Tapi jangan lupa berkenaan dengan syukur. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak dalam Quran, washkuruni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan ayat-ayat yang lain. Kata berkenaan dengan bila mana Allah berikan kepada seorang hamba nikmat ataupun rezeki ke atas dia perlu bersyukur. Dikuatkan dengan lagi dalam surah Al-Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur akan nikmat yang diberikan, kamu akan diberi dengan azab yang dahsyat. Baik, saya wakil daripada pihak Wasif mengucapkan terima kasih kepada semua sekali lagi. Sekian itu dulu daripada saya. Salah silap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim.